Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita dapat juga untuk sama-sama lagi dalam satu perkongsian daripada Hasanah. Ini rentetan daripada perkongsian yang Az buat masa dekat last week lah. So Alia Razi and a few of our friends ada buat sharing dengan tim YL lain mengenai so itu ialah sharing yang non compliant dan tajuk dia Aku Kau dan Minyak. So kalau tak silap diorang akan buat sharing beberapa 2 kali sebulan kot macam itulah. So nak join sharing diorang tu pun okey, tapi dalam masa yang sama join kita punya geng-geng punya sharing pun okey jugalah sebab kita ada kita punya specialty dan juga kelebihan kita sendiri juga kan. Anyway jangan jadikan apa nama tak boleh mute lah, kenapa? Minta Intan and also Nurul mute yourself, okay? Okay, so kita start dengan, kita buka majlis dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okay, so sambung baliklah. So rentetan daripada perkongsian Az pada minggu lepas, I found out that sharing tu sangat-sangat bermanfaat waktu tu untuk I lah. Sebab memang saya dah start guna PPP semula. Semula tau. Sebab dah lama sangat tak guna PPP sebabnya bila guna PPP akan ada migraine lah, apalah, macam dia macam clashing lah, macam kita nak kita punya hormon tu regulated, tapi dalam masa sama bila kita nak baiki hormon tu, dia akan menyebabkan, sebab benda ni kan macam layer kan, dia bawang kan, so dia akan uruskan satu persatu. So nak menguruskan satu persatu tu kadang-kadang kita rasa tak tahan, so kita just stop je. So macam for myself, I memang just stop je lah PPP tu sebab bila tikam kena migraine lagi ni lah. Okay. Tapi seminggu sebelum Az punya perkongsian tu, saya dah start guna balik PPP. Cuma PPP sahaja. Lepas tu dalam perkongsian tu, Az pun share pasal PPP, pasal Endoflex, pasal sensation. I tak suka pakai sensation. Sebab sensation tu bau dia sangat wangi. So macam tak tahu bila nak pakai kan. So macam okey lah malam-malam jangan pakai kan. Tapi kalau siang-siang tak pakai. Plus kita ingat sensation tu mostly untuk bedroom oils lah. Wangi serius wangi ke? Serius wangi lah. Serius wangi. Wangi memang wangi. Macam minyak wangi kan. And then I jenis suka woodsy punya oil. So bila flowery punya oil yang wangi tu rasa macam kan. So hardly pakai sensation pada hari-hari biasa dan waktu siang. Tapi bila Az share pasal sensation, and pakai lemongrass pun jarang. Sebab lemongrass tu kita pakai bila kita nak massage badan, badan tak sihat ataupun macam bloated ke apa, kadang kita pakai lemongrass. Rupanya lemongrass tu kita pakai bersama dengan Endoflex dan sebagainya. So I've been using that for 1 week and then something yang I perasan je lah, hormon tu kita tak tahulah sebab kita macam mana kita nak rasa hormon tu ada perubahan ke tak ke kan. Biasanya kita akan rasa hormon tu ada perubahan bila nak dekat dengan menstrual. Waktu tu lah memang dia macam shoot tinggi ke ataupun rendah ke kan. Tapi satu benda yang saya perasan je lah mood. So memang mood angin tu jadi baik. Dia macam tak adalah kalau dulu, kalau biasa-biasanya macam I nak minta biasa-biasa tu rasa macam pantang trigger lah, senang trigger kan. Cakap kalah sikit, anak ni pun macam ternaik suara sikit pun kita trigger. Padahal dia orang biasa-biasa je. So now the mood is getting okay. Macam dia tak ada sampai macam lantang kau lah kan. Kita pun tak ada macam rasa trigger langsung atau provoke langsung tau. So that is from my side lah. So I would like to listen more about it sebab Az kata Az ada banyak lagi benda yang lebih detail nak cerita, nak share. So malam ni memang kita bagi peluang kepada Az untuk share kepada kita and then sediakan buku, sediakan kertas sebab nota ni sangat insya-Allah akan sangat membantu. And I know that kebetulan lah selepas Az share
last week ramai sangat orang datang ke I and tanya pasal PPP. So macam bila I share PPP and hormones pun kan. So bila I share itu macam okay, I just share je dengan diorang apa yang I share. So hari ni kita dengar balik semula daripada us and hopefully siapa-siapa yang tanya tu dapat join dan ada dekat dalam hari ni untuk dengar directly lah daripada orang yang memang menyampaikan ilmu tu. So dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nak cakap tak adalah special sangat, tak adalah apa yang special sangat. Cuma mungkin inilah Allah izinlah dia beri kesan yang baik pada orang lain kan, insyaAllah. So asalkan share detail sikit lah. So this is our sebab our family, sebab dia satu family kan, dia biasa affected dengan hormon ni. Okay, so I'm Nur Hasanah Mazalan daripada Joyful Eyeless. Ramai kenal sebagai As lah. Boleh dengar ke suara? Boleh. Okay, jangan. Okay, so As tak kisah sama ada nak tanya soalan terus ataupun nak tanya kat hujung, dan As hanya nampak skrin As je tahu sebab guna tab. So tak nampak chat. Kalau ada apa-apa boleh je stop me anytime lah. Okay, so hormon yang nak share kali ni adalah tentang wanita yang pertama sebab kita semua wanita dan keluarga. Sebab orang lain pun ada hormon dia juga, husband kita, anak-anak kita kan. So macam ni side bonus lah. Okay, so hormon is life. Hormon ni adalah kehidupan. Kalau tak ada hormon, kita tak ada kehidupan. Itu yang betapa besarnya impact hormon ni kepada kehidupan kita. Kita punya keseluruhan tubuh badan kita lah. Okey, kalau tengok ni kan banyak sangat hormon yang berkait rapat dengan segala-gala fungsi tubuh badan kita. Cuba tengok one by one. Banyak benda kita tak tahu kan. So semua benda ni lah kita ada kelenjar yang akan merembeskan hormon yang akan bagi tahu badan kita nak buat apa, bila dan selama mana. Kalau lah Allah izin melatonin, perasan tak atas sekali ada melatonin kan. Kalau lah Allah izin melatonin tu, Allah kata dirempeskan 24 jam. 24 jam kita nak tidur. Amazingnya badan kita diberi arahan berapa lama dia nak kena keluarkan melatonin tu. Itu waktu malam je, waktu tidur je. Macam itulah. Dan hormon ni juga yang akan kontrol detak jantung kita, kita punya sleep cycle, sexual function, reproduction, metabolism, appetite, pertumbuhan, banyaknya mood, stress, body temperature pun hormon yang kawal lah. Itu yang bila saya cakap hormon is life, yes, hormon is life. So ni just nak sebagai overview lah. Kita kan wanita banyak terjadi masalah-masalah ni bila nak dekat period kan. Cramp lah, rasa breast engorge, sakit belakang lah, bloating, sakit kepala kan. Tak tahu apa sebab. Kadang kita ingat sebab cuaca, sebab suasana, sebab stres, tapi banyak juga sebabkan oleh hormon. Dan banyak lagi lah benda-benda lain yang mengganggu kita. Dan benda ni semua yang mengganggu kita juga waktu kita awal pregnant, macam-macam symptoms kan. Setiap fasa tu ada macam-macam symptom masalah. So, who am I before? So ni As share kisah As dulu lah. As memang ada depression for 15 years, ada PCOS. So TTC for a few years sebelum ada anak, and then heavy period sentiasa heavy. And then teruklah sakit, cramp. So kita macam sebelum period tu kita dah dapat dah dia punya aura nak datang dah, macam orang migraine kan. Dia dah dapat aura dia dah nak sampai ni, kita dah boleh warning semua orang lah, jaga jaga-jaga. Dah sampai masa dia kan. Kita rasa nak makan orang lah. Kalau orang yang depressed, dia akan makin depressed. Dan kalau orang yang dah pulih daripada depression, bila sampai waktu dah terganggu dengan hormon, dia boleh relapse balik. Relapse balik maknanya depression tu akan datang sekejap. Lepas tu nanti hilang balik. Macam itulah. And then mudah bloating. And then macam Kak Wah ada sebut tadi lah. Senang sangat trigger. Kadang-kadang tak payah tunggu nak period pun. 24 jam kan. 7 hari seminggu boleh senang sangat nak trigger kan dengan benda-benda. Kadang-kadang ni yang kadang-kadang lelaki pun tak faham. Kenapa macam pelik. Kenapa dia bertrigger macam itulah. So who I am now, Alhamdulillah dah tak ada depression, more energetic, happier and calmer. Kita banyak nak, kau boleh nak tenang kan hadapi kehidupan kita.
Okay. Ni key product us lah. Ada PPP, Sensation, Dragon Time, Joy dengan Ninja Drink. Okay. Mula-mula sekali nak share tentang dua ni. Yang pertama sekali kalau orang tanya us tentang hormon, selalunya us akan suggest Progessence Phyto Plus. Dia ada natural progesterone dan dia ada essential oil lines yang bantu untuk, yang bestnya dia bukan menambahkan progesteron kita dan dia akan buat kita overwhelm, tak ada. Dia akan membantu menstabilkan. Maknanya kalau progesteron kita terlebih, dia akan tolong turunkan balik supaya stable. Kalau kurang banyak estrogen, dia akan kurangkan estrogen tu dan top up balik progesteron tu supaya stable balik. So dia benda-benda yang natural ni, contohnya macam keladi liar, maknanya diambil yang liar, liar maknanya natural kan, masuk dalam PPP ni. Dia bila benda yang natural ni, dia akan trigger je badan kita untuk healing. Dia bukan terus bagi dan arahkan. Berbeza dengan ubat lah, bila kita makan ubat, ubat tu arahkan berhenti hingus dia. Macam tu lah. Tapi tak. Kalau kita ambil bahan natural, dia akan trigger je badan kita untuk healing. Badan kita pandai untuk healing sendiri, tapi dia perlu bantuan lah. Bila badan kita tak sihat kan, kita perlu bantuan luar untuk trigger supaya dia boleh complete the healing. Macam tu lah. Sebab tu lah, kalau orang yang buang, bukan buang lah, kena pembedahan, kena buang rahim kan, kita pun selalu suggest guna PPP sebab bila kita dah tak ada rahim, banyak benda hormon kita terganggu dengan drastik. Jadi bila pakai PPP, dia akan bantu untuk stabilkan keadaan diri kita supaya tak mudah meroyan, tak mudah down. Sebab bila berkait dengan hormon ni, kita akan emotionally affected dengan teruk lah. Sebab dia ganggu sistem badan kita kan, kita dah bertukar jadi orang lain. Memang kita boleh bertukar jadi orang lain. Nanti cerita. Okay. Dan cessation. Cessation ni tak tahulah kenapa kisahnya. Sebab cessation essential oil ni jarang orang ada kan, kalau as perasan lah. Tapi dalam member as, lepas as guna, mak as selalu sangat suggest suruh gunalah cessation ni. Kisahnya kan dulu yang Living ada apa dia punya pameran kan, dia ada essential oil banyak, kita boleh pergi experience center, bau setiap oil kan. Masa tu as nak redeem, tapi as tak tahu nak redeem apa. First time nak redeem, so pergi dekat experience center, buka setiap botol dan bau. Dan bila bau sensation ni, Masya Allah, tak boleh nak cerita perasaan dia tu macam mana. So terus decide untuk redeem sensation. Tak pernah guna, tak pernah apa, cuma pergi experience center dan bau. Terus decide untuk redeem. Dan nanti Asya satu lagi yang as redeem bersama sensation pada waktu tu. So sejak as guna sensation ni, macam entahlah, Allah bagi ilham je untuk pakai dekat kita punya pergelangan tangan. Sekejap Sensation ni dia ada 3 je essential oil tau. Sangat sikit. Dan kita pelik. Kenapa bila kita pakai, aslah pelik. Kenapa bila pakai sensation ni, susah sangat nak marah. Susah nak trigger. Dia macam bertenang dan lebih calm down. And then as ingat ke, as je. So setiap kali orang bercakap dengan as ke, entah minta suggestion, as akan suggest sensation lah. Dan as banyak hadiahkan roll on sensation yang diluted dekat kawan-kawan lah. Dan semua orang bagi feedback. Kita tak cerita apa benda tu jadi pada kita, tapi kita just selalu tanyalah dia punya feedback. Diorang semua tak ada lagi seorang lagi lah yang berbeza. Semua cakap suami tegur, dah sangat tenang, dah susah nak marah, susah trigger. Itu yang banyak, I think semua kot yang komen yang sama, tanpa kita bagi tahu pun awal-awal kan, masa kita test bagi free dulu kan. Lepas tu baru I start sharing dekat members lah, cuba guna sensation lah untuk kalau macam selalu rasa nak marah, selalu trigger, macam selalu dragon kan. Dan bau dia yang sedap. Dan so far as tak pernah jumpa lagi orang kata bau dia tak sedap. So kalau sesiapa yang ada yang experience bau tak sedap, cuba share dengan us. So at least kita ada pengalaman kan. Tapi memang as tak pernah dengar orang cakap bau dia busuk lah. Dia ada 3 benda je, kenanga, jasmine dengan rosewood. Masya Allah. Macam tu je. Tapi macam mana dia boleh sangat uplifting lah. Macam tu lah. Asas antaranya kenanga ni, sebab kenanga dia akan balancekan kita punya hormon semua. Dan jasmine ni dia elakkan kita nak meroyan. Macam tu lah. Rasanya sebab tu kot. Dan sensation ni banyak lagi lah guna untuk lain lah. Ramai orang tahu kot guna untuk lain-lain tu. Dan memang sangat bantulah.
Dan untuk PVP ni kalau boleh amalkan 2 drops 2 kali sehari. Dan As baca sebenarnya dalam buku Dragon, Tame Your Dragon. Dulu adalah jual buku Tame Your Dragon. Dia cerita tentang essential oil lah. So antaranya PVP. Dalam tu dia ada nota. Dia cakap kalau kita pakai PVP dan kita rasa sakit kepala, tambah lagi dos PVP tu. Sebab dia berkait dengan hormon dan macam kita memerlukan lebih lagi lah untuk stabilkan. Itu yang dia cerita dalam Tame Your Dragon lah. Siapa ada buku tu bolehlah check pasal Tame Your Dragon ni. Ya. Kalau pakai PPP tu, kita punya cycle tu lagi berterabur macam mana? Okey. Masa tu pakai berapa bulan dah? So ini my member macam bagi tahu tadi. I macam alamak, I pun tak tahu. Sebab I tak pernah ada masalah yang sama. So I think dia dah pakai macam baru couple of months kot. Sebab baru je. Lepas tu dia macam bila dia stop, dia kata period dia dah okay balik. Ramai juga mula-mula cakap macam tu. Tapi As perasan macam dia nak adjust cycle tu. Nak adjust cycle, okay. Adjust darah. Sebab ada orang cakap darah jadi sikit. Dan kita pun alami benda yang sama. Lepas few months tu baru dia stable, elok. Kita nampaklah beza. Contohnya macam As kan baru bersalin. So taklah baru dah 7 bulan. So bila first time period lepas bersalin tu dia jadi balik macam dulu. Macam kita selalu kita cramp, heavy period semua kan. So start balik PPP. Dan nampaklah sebulan 2 bulan lepas tu dia nampaklah berbeza dah. Dia jadi elok balik. Macam itulah dia dah tukar semua balik. Advise Us macam continue pakai je lah sampai cycle tu okay. Kadang dia punya adjustment dia tu tengah fasa adjustment lah. Kalau boleh keep on dulu pakai unless ada macam masalah besar-besar ke macam heavy bleeding ke macam tu lah. Unless ada apa-apa yang merisaukan. Ya, perasan macam tu lah. Dan ada lagi faktor lain yang tu kena cerita kat ujung sekali sikit kot. Ada specialist lah share dengan As tapi nanti As share ujung sekali. Okay As, thank you. Okay. Apa lagi? Okay tu. Okay ni Dragon Time Massage Oil. Okay, Dragon Time Massage Oil ni sangat best. Dia kalau kita beli, bukan kita je boleh guna. Semua walk off lah boleh guna. Daripada orang tua, sampai orang muda, ada baby, budak-budak, orang besar semua boleh guna. Minyak ni sangat-sangat multi-purpose. Masa dulu-dulu kerap pakailah setiap kali period. Sebab dia akan legakan kram. Sebab dia lancarkan balik darah. Dia ada clarisage, dia lancarkan balik darah. And then dia ada lavender, dia harmonikan badan kita. Dia ada majoram untuk ketegangan lah. Dia bagus juga kalau nak macam dalam RC kan, dia ada majoram. Kita boleh guna juga RC untuk letak dalam hidung bila kita kepala macam rasa berat sangat kan. Sebab dia ada majoram juga untuk ketegangan. And then ada yarrow and fennel untuk balance ke hormon. Dan jasmine ni dia mengelakkan nak meroyan. Dia akan uplift. Kalau perasan dekat Dragon Time, perasan tak? Dia tulis perkataan dia harmonize and uplift your spirit. Sebab tu kalau orang pantang, dia suggest buat air mandian lah. Letakkan dalam air mandian Dragon Time Massage Oil ni. Kalau orang yang ada yang baru tu. Ada yang baru? Nak mandi. Siapa bagi salam kat belakang tu? Okay. Selain tu, bila saya cakap multi-purpose, dia boleh buat massage untuk anak-anak yang macam meltdown, yang macam emosi tak stable lah. Boleh sapu sebab hormon is life kan. Dalam ni banyak essential oil untuk hormon juga. So anak-anak ni bila kita cakap hormon, kadang kita ingat hormon wanita je. Sebenarnya hormon ni daripada kepala sampai ke bawah kan. Ada macam-macam hormon. So anak-anak pun dia boleh bantu untuk stabilkan balik dan lembutkan ketegangan lah kalau ada apa-apa kat badan. Dan kalau ada kalau ada member yang kena stroke ke ataupun palsi ke, As minta je sapu je lah untuk support the process of healing. Memang dia bagi feedback yang sangat baik lah. Kalau orang terlantar kan, sakit terlantar lama, so As suggest massage dengan Dragon Time Massage Oil juga. So memang function dia sangat banyak, especially bila kita nak dekat melahirkan, waktu melahirkan sapu siap-siap waktu nak melahirkan tu. Bila start rasa contraction tu, start sapu terus kat pinggang, kat perut. Memang insyaAllah efektif contraction. Dia efektif je and then mudah bersalin alhamdulillah. Dan kalau macam darah bantal tu senang keluar. Serap je, tak ada dah tunggu 2-3 hari ke
esok ke tak, dia terus drop je. Dan rengat tu memang sangat-sangat membantulah untuk rengat ni. Ada kawan memang dia kata dia dah salin kali ke-3 ke-4 dia guna. Dia kata memang amazingly tak ada rengat. Memang pelik jugalah kan. So lepas tu kita try jugalah guna. So memang sangat bantu. So minyak ni sangat bagus kalau ada dan boleh dimasaj kat semua orang dalam family. Memang dia lambat nak habis. Lambat nak habis second time ni. And then Joy, okay. Ni essential oil kedua yang As bau dekat experience center dan As redeem untuk kali pertama bersama dengan Sensation. Tahu tak masa mula-mula As buka Joy ni, dalam kereta As bau, lepas tu tiba-tiba menangis. Nangis. Lepas tu pelik, apa pasal menangis ni? Tak ada rasa sedih, tak ada rasa happy sangat pun. Tapi air mata merambu-rambu dalam kereta sampai suami tanyalah kenapa menangis kan. Masya Allah. Memang ini satu pengalaman yang sangat antara pengalaman yang pelik lah dengan essential oil. Kita buka dan kita menangis. Berambu je air mata jatuh. So lepas tu As mula study lah pasal Joy ni. Rupanya dia memang dia mengembalikan balik memori kita disayangi orang. Memori kita menyayangi orang. Sebab ramai sangat orang dewasa sekarang. Dia macam macam ni, tak pandai nak nyatakan kasih sayang dan tak pandai nak menerima kasih sayang. Perasan tak? Kadang ramai yang kita nak show our love macam kena reject. Macam nak peluk tak nak. Macam itulah. Nak peluk tak nak, tak tangan ke atau cakap baik sikit macam orang reject. Itu sebab dia punya dalaman dia, memori dia yang masih simpan kenangan-kenangan trauma yang lepas. So dengan Joy ni dia akan kembalikan balik orang tu kepada dia yang sebenar. Ya As perasan lah. So Joy ni As decide maksudlah untuk guna for the whole family. So every time As sapu dekat leher kiri As akan sapu juga dekat leher kiri suami dan anak-anak. Dan dia ambil masa jugalah berapa bulan. Kita nampak satu perubahan yang besar lah dalam emosi keluarga. Dan kita dengan suami pun sangat-sangat berubah. Sangat macam ni, sangat bertoleransi, sangat menerima. Tapi memang kena, masa tu memang kerap pakai lah. Hari-hari sapu je Joy dekat dia sendiri, dekat husband, dekat anak. Sapu-sapu dan nampak satu perubahan harmoni yang sangat besar lah dalam rumah. Memang sangat-sangat besar. Sebab itulah ada nama Joyful Oilers. Sebab how Joy has changed our family a lot sangat. Dan dalam ni memang ada bergamot. Bergamot ni bagus sangat untuk grief, deep grief. Yang kesedihan terlampau, sedih-sedih sangat. So bergamot ni sangat bagus sebab dia suskan balik kita punya endocrine system. Ada orang tanya, pakai Joy rasa nak marah lagi. Ada 2 orang tanya ni. Wow, alamak. Seram pula. Macam ni? Adakah emosi tu dikeluarkannya? Ya, akak rasa sebenarnya emosi tu kena provoke. Because I said is a layer thing kan. So macam dia akan trigger something. Sebab emosi ni dia bukannya macam dia keluar and then dia biar kosong. Dia kena keluar dan diisi dengan something else kan. So dia tu keluar and then dia masuk something. Macam tu lah. Dia macam ada bekas je kan emosi tu. So benda ni sama macam apa kita panggil lah healing crisis gitu kan. So sama ada kita willing untuk nak work through it atau tak lah. Tapi sebab kita buat benda ni dengan penuh kesedaran tau. Macam kita kata, okay, kita pakai sebab kita nak heal kan. So if you feel that, okay, you rasa mudah nak marah atau mudah nak kena rasa provoke, I would say kita sendiri kena pandai atur lah, uruskan emosi itu. Dia sama lebih ada macam dengan sensation lah. I think dia macam kita macam budak-budak kan. Budak-budak bila overwhelmed with emotions, dia tak tahu nak buat apa, dia tantrum kan, dia marah. So macam kita like we were never taught, train macam mana nak nak proses emosi kita. So when we use Joy and it triggers some emotions, we don't know what to do with it, so we become angry and overwhelmed and lah macam-macam emosi lah yang kita kenal is marah. Kita tak kenal emosi lain. There's no word to describe the other emotions that we feel. So I think the best would be to accept that anger and take a deep breath and release that anger and just accept that emotions. Kadang kita rasa macam confused kan, but
It is what it is lah. So slowly dia akan berubah pada emosi-emosi lain once kita accept it. Nak tambah sikit je. Tadi ada kawan cakap, dia kata bila dia pakai the emotion, dia buat rutin ni, so anak dia kata anak dia ialah autism kan. So anak dia rasa macam kenapa ibu ni garang sikit sekarang ni kan. So because dia buat benda ni dengan mindful, so dia kata dengan anak dia macam ibu tengah buat terapi lah. So the feeling tu diorang acknowledge lah, anak dia pun acknowledge juga. So I think that's what we need to do lah bila kita pakai all dan kita try nak heal ke apa ke. Okay, boleh sambung. Betul lah. Sebab bila kita ada grief dalam diri kita, tak kisahlah grief tentang kehilangan orang ke, memori kena bully ke. Macam As kat sekolah dulu kena bully, then pada tu start sakit teruk dan start depression daripada umur 17 sampai 2019 lah sebelum completely heal. So bila ada grief, kita punya adenoid, kita punya adrenal gland lah. Adrenal gland ni dekat pinggang sikit. Dia akan shut down. Dan kalau ikutkan Blend Joy ni, dia cipta, dia reka supaya untuk buka balik gland-gland hormon kita yang tertutup kerana emotional trauma kita. Kisah-kisah lampau, kisah sedih kita. Dan dia akan buka baliklah benda-benda yang tertutup, yang terpendam dalam diri kita, dia akan buka balik. Mungkinlah ada bahagian-bahagian kehidupan kita yang kita nak marah kat orang tu tapi kita tak boleh nak keluarkan. Asasalah kita tak boleh keluarkan betul dan kita pendam. Dan masa ni kita rasa, oh I have the power now. I nak marah. Mungkinlah asasa. So the best thing bila dengan social ni, kita buat pairing lah. Cuba guna apa yang kita suka, apa yang kita rasa calm, ataupun boleh play dengan sensation every time kita pakai Joy. Macam tu lah. Mungkin membantu. And then tengoklah monitor diri sendiri rasa macam mana. Ataupun orange kan. Okay. And then internal healing. Semua benda kita tak boleh just patch di luar je, tampal kat luar, okay settle. Tak. Kita kena internal healing. Whatever it is memang kena internal healing. So kita punya Ningxia ni sangat-sangat best lah, antara produk yang living yang sangat best, yang nyesal lah dulu macam buat main je benda ni. Sebab ada kawan yang dulu dia hadiahkan dia berbotol-botol. Angkat energi negatif tapi tu, kita macam energi positif supaya kita dapat ketawa lagi. Apa dia? Dapat ketawa lagi. Siapa tu? Tak ada. Mungkin orang tak mute. Okay. Okay. Apa ni, kita punya dalam Ningxia ni sangat best sebab adalah Kak Wah share yang kita ni buat collaboration dengan peladang Muslim lah dekat Ningxia. Dan kenapa Ningxia bukan tempat lain? Sebab Ningxia ni tempat yang paling dia orang jumpa kandungan goji berry yang paling nutritious lah. So dia jumpa kat kawasan Ningxia province kat China, dan ramai orang berusia hidup sihat kat sana. Sebab tu dia orang cari sebab kenapa ramai sangat orang tua yang sihat dekat kawasan Ningxia ni. So dia orang dapatkanlah goji berry kat sana sebab memang kat sana perubatan tradisional lah untuk orang Cina Utara. Ambil goji berry memang dia bantu awet muda dan dia untuk immune system sangat bagus lah. Dan high vitamin C. Vitamin C ni sebenarnya dia akan membantu kitaran hormon kita, especially during pregnancy lah. Sebab banyak abrupt hormonal changes kan masa pregnant. So vitamin C ni akan tolong cover lah kita punya hormon dengan menghasilkan lagi collagen. Sebab tu kalau boleh pair dengan Bloom collagen sangat baguslah untuk kita punya internal healing, hormon punya internal healing. Dan kenapa pentingnya untuk dapatkan vitamin C yang natural, yang whole food lah, maknanya daripada buah-buahan. Tak kisahlah buah apa pun dia buat ekstrak ke, jadikan pil ke kapsul, tapi dia whole food. Bukan yang dia ekstrak daripada soy jadi ascorbic acid atau sodium ascorbate. Kita perlu yang whole food sebab bila Allah jadikan satu makanan tu, dia bukan sekadar ada vitamin C kat dalam dia, tapi Allah dah lengkapkan dengan segala mineral dan zat-zat yang boleh membantu penyerapan vitamin C dengan optimum ke dalam badan. Itu yang paling best sekali. Mana kita nak dapat? Sebab setiap benda mesti ada cofactor dia. Cofactor ni yang bantu penyerapan. Dia tak boleh dia satu je. Dia tak boleh masuk senam gitu saja sebab kena ada cofactor lain untuk bantu enzim-enzim badan kita bertindak lah. Sebab itulah utamakan whole food vitamin C sebab dia banyak
minerals dan nutrien lain untuk penyerapan yang terbaik lah. Dan memang of course lah, the best from nature lah kan. Dan banyak lagi benda dalam Ningxia ni, antaranya cherry. Cherry ni dia akan assist sleep. Sebab itulah kalau perasan, tak sure lah terjadi kat semua orang ke tak. Kalau minum malam, kita rasa macam nak berehat. Nak baring, nak rehat je. Dah rasa tenang kat dalam kan. Kalau kita minum pagi, kita rasa macam okay nak kickstart balik kehidupan. Sebab dia akan support hormon secara natural. Kan malam kita ada melatonin yang tengah produce bila gelap malam kan. Jadi dia akan support hormon tu. So lagi mendorong lah untuk kita rehat. Bila pagi, serotonin, kortisol semua tengah naik, tengah tinggi. So bila kita minum lagi, dia akan support hormon tu pula untuk elok seimbang untuk naik. Kalau perasan, orang yang kortisol rendah, bila dia buat test kortisol rendah pada waktu pagi, dia keadaan dia adalah dia bangun pagi tu dalam keadaan yang penatnya macam semalam bermain bola sepak sepanjang malam. Bangun-bangun penat, sakit badan. Itu antara orang-orang yang masalah hormon lah. Contohnya hormon kortisol dan adrenal. Adrenal ni kat pinggang lah. Kortisol ni yang menyebabkan kita pagi-pagi tu semangat nak buat kerja. Dan dia akan makin menurun bila ke petang. Sebab tu the best untuk buat test kortisol adalah pagi. Dan untuk wanita kalau you are just nak buat check up, eloklah buat taruh profil, kortisol. Kortisol ni ramai orang tak perasan nak check. And then D hormon. D adalah hormon ya. Nanti kita share lagi. Minta slow down sikit. Cakap. Oh laju sangat Laju. plus ada some scientific terms and all that. So laju. For okay, kat mana? I think Pak Cici cakap pasal cherry and how it helps dengan hormon siang, hormon malam. Okay. Dia cherry ni sebenarnya aid untuk tidur lah. Dia akan bantu kita punya badan punya healing process. Dia akan bantu kita rehat dengan sempurna dan kita mudah tidur lena. So dia support. Sebab tu benda-benda yang natural ni, dia as it is kan, natural, dia trigger je badan kita untuk healing sendiri. Dia bukan macam sebiji, okay ubat tidur je. Kalau makan pagi, ubat tidur juga pagi tu. Macam tu lah. Dia bukan macam tu bila dengan bahan-bahan asli alami lah. Jadi komponen dalam Ningxia ni, ada bahagian yang bila malam kita nak tidur, sebenarnya ada rembesan hormon melatonin. Hormon melatonin ni kalau malam-malam lampu dah tutup tapi mata tengok skrin lagi. Lampu yang blue light dekat skrin kita tu akan membantu mengganggu hormone production of melatonin ni. Melatonin kita akan jadi makin rendah, makin susah nak tidur. Itu antara kisah melatonin lah. So sebab tu kalau boleh elakkan teruslah kalau dah tutup lampu, tutup terus skrin telefon juga bila malam. Sebab dia akan ganggu hormon kita untuk tidur. Macam Ningxia ni sebab dia adalah from natural fruits kan. Dia akan support hormon yang melatonin tadi tu waktu malam supaya kita makin efektif dan makin meningkat dan kita akan lebih mudah nak tidur lena atau lebih awal lah. Dan kalau kita bangun pagi-pagi, ada satu hormon yang nama dia kortisol. Kortisol ni yang kita akan rasa nak kickstart the morning lah. Okay, semangat, tenaga, dah tidur lena semalam. Pagi ni okay nak buat macam-macam kerja. Itulah kerja kortisol. Untuk wanita, ramai sangat kortisol dia rendah. Bukan wanita je, sebenarnya kanak-kanak pun sama. Perasan lah, dia buat test anak-anak dulu pun, dulu lah sebelum start Ningxia, kortisol dia orang teruk lah pagi. Jadi dia tak boleh nak kickstart the morning. Susah nak bangun, tak larat, moody, penat, sakit badan. Tak sure lah kat sini biasa tak rasa macam bangun pagi tu, dah tidur dah sepanjang malam. Tapi bangun pagi tu sakit badan, penat, macam semalaman kita tengah main bola sepak. Bukan tidur. Itu maksud dia. Kalau kortisol kita problem. Kita rasa macam kita tak rehat langsung pun semalam. Bangun-bangun ni penat lagi. Macam itulah. Ataupun nak tidur lagi. Kalau boleh tidur pukul 11, 12 tu boleh lagi nak tidur. Faham tak? Kalau orang lain kortisol dia tinggi, dia tak boleh nak tidur dah. Pukul 10, 11, pukul 9 tu dia dah automatic bangun dah. Kalau orang kortisol tengah tinggi, dia memang tak boleh tidur dah. Sebab melatonin pun dah hilang kan. Tu antara tanda-tanda lah. Dan kita tengok ramai lah anak remaja kita masalah bab ni. Kan susah tidur lewat. Bangun pagi susah kalau perasan lah.
Sekarang ni masalah ni menular walaupun di kalangan kanak-kanak. Dan perasanlah anak-anak pun dulu dia orang sakit, dia orang special need, susah tidur malam. Bila start dengan Ninja lah, memang sangat-sangat banyak perubahan lah. Malam tu dia more calm lah. Dia dah boleh rest, dia boleh tidur. Macam tu lah, walaupun tak tidur awal macam budak lain. Pukul 9 ke 8 ke kan, tak. Tapi sangat membantu dan banyak perubahan yang besar lah. Harapnya boleh faham lah yang tu. Kalau mana part yang tak faham, tak apa, tanya je. Boleh je ulang-ulang. Dan Ninja ni sangat bagus untuk mata juga. Kalau ada masalah-masalah menyebabkan mata tu, bolehlah try. Sekarang dah tak pakai spek dah, Alhamdulillah. Konsisten dengan Ninja dan buat Cairo lah. Cairo yang kepala. Dan dalam dia juga ada vanilla tau. Vanilla, orange and lemon essential oil. Memang dia tinggi beta carotene lah untuk mata. Dan ramai juga orang takut nak minum Ninja sebab takut gula naik. Tapi yang Living dah buat research dah. Walaupun minum Ninja, dia dapati paras gula dalam darah masih baik lah. Dan dia sangat support organ dalam badan. Contohnya hati. Hati pun banyak juga kan yang untuk hormon ni. Supaya optimum. So memang Ninja ni macam tak tahulah siapa yang reka, tapi memang mind blowing lah dia punya rekaan ni. Alhamdulillah lah kita dapat dan ada lah, dan semoga Allah rezekikan lah untuk kita terus minum Ninja ni. Okay ni bonus kita adalah Endoflex. Kalau dapat please lah pakai Endoflex, walaupun dia kata usia sekian-sekian baru pakai, tak. Endoflex ni sangat best sebab dia akan support kita punya thyroid. Kalau you just nak tengok je lah badan sihat ke tak sihat, pergi je klinik cakap nak test thyroid profile. Thyroid profile ni ada T3, T4 dengan TSH. And then cakap je nak check cortisol. And then cakap lagi nak tengok D hormone. Ni key basic tau untuk wanita. Nak tengok kita ni sihat ke tak sihat. Macam tu lah. So Endoflex ni best sebab dia akan support overall kita punya endocrine system. Endocrine system ni adalah sistem kelenjar hormon kita ni lah. Yang daripada kepala sampai ke bawah yang kita tengok gambar tadi kan. Semua daripada otak, daripada thyroid, adrenal. Adrenal ni kat pinggang. Adrenal ni kat pinggang sebenarnya banyak wanita lah masalah dengan adrenal. Jadi penat, kaki tangan sejuk. Kaki dan tangan macam ni sejuk je. Sebenarnya masalah hormon. Dan memang kena jagalah makan sejuk-sejuk. So Endoflex ni sangat bagus untuk thyroid lah, dan selalu apply pada anak-anak juga. Thyroid, kalau untuk thyroid, the best kita support Endoflex dekat kita punya kawasan tekak lah. Kawasan thyroid kita kat tekak, tengah-tengah tekak ni. Lepas tu kita layer pula dengan lemongrass. Lemongrass untuk support lagi kita punya thyroid. Dan kalau selalu macam penat sangat kan, try diffuse malam lemongrass. InsyaAllah bangun pagi rasa segar dan ringan lah. And then apply balik Endoflex. Dalam Endoflex ni memang banyak essential oil, antaranya nutmeg. Nutmeg ni memang bagus untuk kelenjar adrenal dekat pinggang tu lah, yang menyebabkan kita penat je, tak larat nak bekerja, tak larat. Sebenarnya orang kadang kata perempuan ni malas, sebenarnya bukan malas. Sebab hormon kita yang menyebabkan kita tak larat, penat, malas bangun, tak ada mood, tak bermaya nak bangun. Memang orang yang tak sihat lah, memang something wrong dengan orang yang malas ni. Bukan masalah sikap sebenarnya, memang something wrong. Kalau anak kita malas ke, memang cubalah tengok. Mungkin kortisol dia, mungkin thyroid dia, mungkin D hormon dia. So bagi us kalau dengan essential oil ni macam agak shortcut sikit lah. Kita boleh apply, kita guna dan membantu untuk badan kita lah. Dalam Endoflex ni ada spearmint juga tau. Spearmint ni dia akan burn up toxin dengan lemak dalam badan lah. Dia akan tingkatkan metabolism. Metabolism pun hormon juga kan. Apa lagi ada kat dalam dia? Jerman kemomal. Jerman kemomal pun bagus untuk kita punya pankreas dengan hati. Ni semua ada kait dengan hormon lah. Apa lagi? Selain sapu dekat tekak, boleh juga sapu dekat area pinggang. Nanti google je kat hormon untuk kat pinggang. Nanti nampak lah kat mana kawasan buah pinggang kita tu, kita sapu Endoflex ni. Membantu jugalah. Ini bonus lah kalau boleh pakai. So sentiasa pakai. Kalau kita pregnant, ibu-ibu yang pregnant, kalau hormon thyroid ibu yang hamil tak stable, anak yang lahir hormon thyroid dia juga akan tak stable. Kalau perasan sekarang ni sejak 5-6 tahun ni lah, kalau baby lahir memang doktor dah start dah terus test thyroid profile diorang. Nak tengok hormon thyroid sebab terlalu ramai budak-budak masalah thyroid. Sampaikan garam pink
yang jual sekarang ni dia tambah lagi iodine sebab banyak masalah kan dengan anak-anak mineral semua. Jadi ibu-ibu yang pregnant memang kena jaga betul-betul lah diri, kena jaga betul hormon badan sebab anak kita akan, baby kita akan follow kita punya hormon. Kalau hormon kita macam tu, diorang pun macam tu lah. Kalau kortisol kita problem, dia pun problem kortisol. Melatonin kita problem, dia pun problem juga sama. Susah nak tidur malam, pagi dia tidur. Lebih kurang macam tu lah baby. Babies ni, kadang kita nampak macam tu. Antara benda yang underlying dia adalah hormon. Thyroid ni memang drama tau tak. My doctor pernah cerita, patient dia, thyroid punya pasal je, dia boleh tolak suami dia dan longkang. Itu punya penangan thyroid kau nak tahu. Orang kata meroyan, trigger, semua tu memang betul. Memang thyroid ni antaranya yang boleh merubah manusia jadi orang lain. Dan sebab itulah kalau orang hormon dia kembali elok, dia jadi manusia yang lain. Dia dah jadi orang lain daripada orang yang kenal dia. Macam itulah. Sama juga masalah emosi. Kalau ia berkaitan dengan hormon, Masya Allah, mudahlah lagi kita nak cater. Maksudnya kita cater hormon kita, emosi kita settle, depression kita settle kan. InsyaAllah. Itulah antara efek besar lah dengan thyroid ni. Thyroid ni kadang orang tak, yalah kita tak dapat pendedahan sangat kan dengan hormon-hormon thyroid ni. Contohnya lah kortisol. Okay, yang ni As nak share holistic lifestyle. Kalau boleh elakkan soy. Soy ni lah ada kat mana-mana saja sebab kita tambah kan. Even vitamin C pun yang sintetik dia derive daripada soy. Banyak derive daripada soy. Sebab soy ni kalau bukan yang diperam, fermented. Yang soy yang fermented adalah contohnya tempe lah. Tempe okey. Soy yang tak di-fermented, tak diperam ni, dia tinggi bahan yang mengganggu sistem endokrin kita. Sebab tu kalau perasan baby ke yang selalu minum soy ni, dia kan ada banyak masalah kulit jugalah. Sebab soy tu nature dia macam tu. As pun tak tahulah kan kenapa dia diciptakan macam tu. Tapi memang the best makan soya yang diperam lah, yang melalui proses fermentasi. As tak ingat dah apa lagi. Kicap tempe. Okey je nak makan. Dan elakkan makanan yang disuntik hormon. Elakkan sebab memang susah kita nak avoid totally sebab ayam kan, ayam disuntik growth hormone. Kita pun terganggu juga dengan suntikan growth hormone ayam tu sebab what we eat. Macam ayam juga kalau dia lepas bebas, dia happy, dia banyak hormon baik dalam badan dia. So kita makan ayam tu pun kita okey lah. Kalau orang banyak juga masalah dengan ayam yang dalam cage kan. Dia orang stres tau. Walaupun dia binatang, dia tahu stres tu. Dan dia menerbitkan hormon-hormon stres lah dalam badan dia. Stres kita tu, macam kita stres. Kita stres, masuk dalam susu. Susu ni macam chemical messenger tau kepada bayi. Kita stres, kita tak tunjuk lagi apa-apa pun sign dekat semua orang dalam rumah. Tapi baby yang menyusu tu boleh tahu dulu. Walaupun kita tak marah pun. Sebab dia dah dapat chemical messenger daripada breast milk mengatakan mak dia tengah stres. Dan kita akan perasan dia macam tiba-tiba cranky. Macam As lah 2-3 hari lepas As tak tahulah kenapa sakit je lah. Allah nak suruh rehat lah, sakit bahu. Kita tak adalah macam, tak nampak pun macam nak marah ke apa. Tapi baby asyik cranky, nangis. Kita boleh detect dia, sebenarnya kita stres kat dalam lah kenapa sakit kan. So baby dulu yang dapat dia stress hormon tu sebab dia dapat chemical messenger banyak lah daripada susu ibu. Masya Allah. Dia dah dapat message tu kan. So itu baru kita yang menyusukan anak. Apatah lagi yang kalau kita minum susu lembu yang banyak suntik growth hormone, makan dedak kan, binatang-binatang yang makan dedak tu pun banyak soy, macam itulah. Ni cerita je tau, memanglah kita takkan dapat ideal life tapi at least kita tahu, kita aware, mindful. Sebenarnya macam ni, banyaklah baca doa tolak mudarat kan. Bila kita nak makan, nak semua, dan kita cuba buat semampu kita lah untuk elak apa yang kita mampu. And then sun-based life, okay. Bila banyak dengan matahari ni, dia akan membantu kita punya hormon. Dan D adalah hormon. Vitamin D sebenarnya adalah hormon. Yang terbaik adalah perasan tak kalau contohlah orang pergi semayang subuh dengan orang pergi semayang maghrib. Orang pergi semayang subuh, dia balik pada semayang subuh tu kalau dia jalan kaki, dia akan dapat waktu terbaik untuk hari iaitu cahaya infrared. 30 minit dalam tempoh syuruk tu hingga 30 minit selepas tu adalah waktu the best untuk start
terkenakan diri dengan matahari. Walaupun mendung, walaupun hujan. Buka tingkap. Jangan ingat kalau mendung hujan kita tak dapat. Sebab itulah nampak cerah, taklah gelap gelita. Begitu juga dengan 30 minit terakhir sebelum maghrib. Samalah orang jalan kaki pergi masjid kan. 30 minit sebelum maghrib. Masa tu pun infrared. Dua tempoh masa ni dia akan membantu merawat kulit kita dan melengkapkan kulit kita yang terdedah kepada UV light in between sepanjang hari itulah. Pagi, tengah hari, petang kan ada UV light. So dia akan membantu. Kalau sunburn pun susah sebab dia dah ada infrared tolong heat protect kulit kita. So masa kena UV light tu susahlah nak kena sunburn. Ni antara tips barulah. Dan kalau boleh pairkan kehidupan kita tu dengan matahari ni dengan makan seafood. Sebab seafood ni dia akan bantu lagi absorption manfaat daripada matahari ni lah untuk D hormon kita. Dan kalaulah nak suplemen D hormon, vitamin D ni, korang ambil sikit-sikit hari-hari kan. Tak, cara sebenar adalah share je lah. Kalau pening tu tak apa je. Cara yang terbaik adalah kita ambil 50,000 IU sekali seminggu selama 4 minggu. Kayaknya sebulan lah, sekali seminggu selama sebulan tu. Kita ambil 50,000 terus IU. And then untuk bulan seterusnya kita makan satu je 50,000 IU tu untuk dalam sebulan. Sekali. Maknanya 5 kali je kita makan vitamin D tu. Itu yang cara terbaik sebenarnya kalau kita nak kick start kita punya vitamin D untuk orang yang teruk sangat lah level vitamin D dia. Kalau buat test teruk sangat kan. Lepas tu stop. Jangan sambung dah. Sambung pula dengan kita punya kehidupan lah. Pemakanan kita. Dan kalau rasa suka sangat berjemur matahari tu, elakkanlah gula putih sebab memang betul dia akan meningkatkan risiko kanser. Sebab itulah ada orang warning matahari dengan kanser kulit kan. Sebenarnya gula putih tu lah. Sebenarnya semua benda gula putih lah dia punya culprit. Sakit jantung ke, sakit semula. And then kalau rajin-rajin soaking magnesium flakes ni boleh cari je dekat Shopee. Type je magnesium, dia keluar. So boleh soak kaki. Untuk orang yang memang rasa dia sakit teruk, soak magnesium 10 hari direct terus. Segenggam sehari letak dalam baldi yang air dia paras buku lali kita. Dia akan membantu 315 proses dalam badan. Kenapa soaking? Kenapa jangan minum? Sebab tapak kaki, kulit ni yang paling terbaik lah resapan dia berbanding kita makan. Dan orang suka ambil suplemen magnesium kan. Suplemen magnesium sebenarnya kurang berkesan untuk orang yang gut dia masih tak elok. Gut kan kita ada leaky gut, tak sihat. Macam kadang makan gandum jadi meroyan. Kalau perasan cuba track, makan gandum ada tak jadi macam meroyan? Macam tiba-tiba emosi, tiba trigger. Kalau perasan lah, cuba keep track apa yang ada tak makan gandum. Ni memang terbukti secara saintifik lah. And then dia mudah bloating masa makan gandum. Tu antara yang petanda lah leaky gut. Orang emosi hormon pun sebenarnya kait dengan leaky gut lah. So antaranya bolehlah suplemen dengan Bloom Collagen untuk rawat balik kita punya gut tu lah. And then memang kena, kalau ada emosi, ada masalah kesihatan, memang banyak kita kena selalulah dekat dengan Al-Quran sebab memang Allah dah janji dalam Al-Quran tu kan sebagai penyembuh kan. So kita just keep on lah dekat dengan Quran, faham Al-Quran, amalkan and always be kind. Itu je lah. So harapnya semoga Allah bagi healing lah untuk semua orang. Dan kalau nak tanya apa-apa, bolehlah tanya. Okay, Akak bacakan soalan-soalan Oh, ada soalan-soalan je. As baca benda apa? Daripada atas ni. Okay. Boleh baca dah? Okey, nak baca lah. Boleh je. PPP kat buku lali. Okey. Kalau orang pregnant ni, kan selalu ada masalah alahan semua tu kan. Okay, I suggest masa pregnant, teruskan pakai PPP sebab masa kita awal pregnant, progesteron kita tengah tinggi gila tu yang kita rasa panas muka, panas badan, panas. Sebab progesteron kita tengah banyak. So, bila kita pakai PPP, dia akan stabilkan progesteron tu supaya cukup just enough untuk jaga anak kita dalam rahim lah, untuk placenta kita, just enough. So, dia tak terlebih sampai kita rasa nak muntah, alahan, kita,
apa jadi hot flashes kan, muka jadi panas. So the best terus apply lah PPP masa pregnant, sama ada dekat underarm atau kat buku lali pun bagus juga, ataupun tepi leher kiri. Dan kalau selalu alahan masa pregnant boleh apply DJI, sebab DJI akan bantu jugalah untuk kita punya badan untuk betulkan balik histamin, placenta kita. Sebab sebenarnya placenta kita juga antara hormon yang dikeluarkan oleh placenta tu juga yang menyebabkan kita teruk alahan. Itulah sebenarnya untuk protection kita juga sebenarnya. Tapi kadang badan kita trigger terlebih sangat sampai kita jadi unbalance. Awal period jadi pelik, lambat awal and bleeding pattern lain. Tapi lepas tu regular. Samalah, sama dengan Kak Huda. Oh, buat tidur Dragon Time. Betul juga Betul-betul. Banyak boleh guna juga untuk tidur. Okay, arthritis. Boleh nak cuba sebab sebenarnya adalah pakcik ni. Dia sakit lutut je. Kita tak tahu, tak ada idea nak bagi apa kan. Bagilah macam Dragon Time Massage Oil ni. Masya Allah. Allah bagi kita hilang sakit dia. Itu memang mind blowing lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin darah dia tak lancar ke apa kawasan tu. Yang lavender memang bagus untuk sendi kan. So dia membantu untuk masalah dia lah. Allah izin masa tu. And then okay, bagi soalan. Untuk session ninja ikutlah kot. Kadang-kadang boleh start small dulu kot, macam 1 tablespoon. And dia boleh increase ikut dia punya needs lah, ikut badan dia, tengok dia okey ke tak. Itulah check hormon kortisol, thyroid profile, D hormon, vitamin D hormon. Kalau selalu sakit kepala masa nak period tu, bolehlah top upkan lagi PPP. Dalam buku Tame Your Dragon tu dia ajar macam tu lah. And then the flex boleh selalu pakai. Ikutlah bila rasa macam boleh selalu pakai, tapi mungkin boleh buat 5 hari and then pause 2 hari ke, and then pakai balik. Kalau rasa macam keadaan badan dah stable, okey lah, boleh je stop kejap. Kalau yang operate buang thyroid pun why not, just pakai je lah untuk support badan kita. Sebab my mum pun buang thyroid, sebab tu I selalu jaga-jagalah with my thyroid. Dan alhamdulillah sangat membantu lah. Dan memang dia tak, walaupun thyroid dia kena buang, dia tak depend on any medication lah. Alhamdulillah, rezeki dia lah. Kalau low hormon progesterone, boleh stick dengan PPP lah, okey je. And then hormon-hormon yang balancing lah. Contoh hormon essential oil yang balancing macam kenanga, jasmine. So sebenarnya range yang Asya tadi dia boleh cover semula insya-Allah. Sebab kadang kita nak spesifik kan, tapi sebenarnya kita ada root cause kat tempat lain yang kita tak tahu. Itu yang best dengan essential oil, sebab dia akan pergi ke tempat yang kita tak tahu dan ke tempat yang sepatutnya. Kalau kita ambil medication, dia macam tempat tu je, tapi sebenarnya sakit dia kat lain. Macam makcik urut lah. Kita kata kita sakit bahu. Makcik dia kata tak boleh urut kat bahu. Bukan bahu yang sakit, kat lain. Dia pergi urut dekat tulang rusuk ke kan. Itu yang maksudnya lah, yang kita tak tahu. Tapi essential ni dia akan pergi ke tempat tu lah. Dan 50,000 seminggu sekali, seminggu. Selama sebulan. Betul. Okay, vitamin D boleh juga ambil cod liver oil je, boleh juga untuk support suplemen. Awal pregnancy, sebenarnya Ninja ni bagi sepanjang masa kot bagus untuk ambil Ninja. So masa awal pregnancy tu taklah macam kita takut nak start kan. Kalau breast engorge macam share dulu, share tadi, memang dulu teruk lah macam tu. Tapi lepas pakai PPP after few months, bukannya konsisten sangat pun, sebab bukannya ingat sangat nak pakai kan. PPP, tapi Allah bagilah after few months semua tak ada. Semua simptom yang tunjuk tadi, simptom nak period tadi tak ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan dulu teruk lah kalau period. Macam sakit nak jatuh kan. Boleh jatuh terduduk. Tapi tu Allah bagi amazing lah, healing dengan essential oil. Digest tak tahulah. Digest ni biasanya kalau kita diffuse, dia akan rasa nak pergi toilet. Itulah atas orang lah, sebab digest ni ada juga EO yang berangin tu kan. Mungkin dia akan buat kita segar. Sekejap tengok. Biasanya digest ni jaranglah kita diffuse masa kita pakai kan.
Dan kalau nak diffuse ni biasa kalau satu rumah tu tengah apa? Tengah masalah tak boleh nak apa masalah penghadaman. Biasanya kita akan diffuse lah, so senang sekaligus je semua orang. Di Jazz ni dia ada peppermint, mungkin juga jadi segar sebab tu kot. Mungkin lah. Okay. Okay, PPP sebenarnya tak sapu kat lengan. Bawah lengan, bawah ketiak. Dekat tepi leher atau dekat buku lali. Pregnant berbulan. Aslinya suggest pakai sebelum pregnant lagi kot. So dia dah bantu stabilize. Tapi kalau baru nak start, anytime is good. For me, anytime is good. Sebab dia akan stablekan. Yang tinggi dia turunkan sikit, dia tamekan. Yang kurang dia akan trigger untuk tingkatkan. Macam itulah. Okay, ada soalan apa-apa lagi? Setakat ni tak ada apa-apa dah dalam chat tu. Oh, PPP tu progesterone Phyto Plus yang As tunjuk gambar tadi. Nanti As share dengan Kak Afzan. Dia ada cladilia kat dalam dia dengan frankincense, geranium. Dia memang untuk support hormon wanita lah, khas untuk wanita. Assalamualaikum, nak tanya. Sila Kak. Kalau nak suggest apa? Kalau dia baru kahwin, lepas tu period tak teratur. Jadi saya nak suggest PPP ke Endoflex macam saya dengar tadi tu. PPP lah the best. Yang banyak sangat support members PPP dan always kalau boleh lah sebab baru kahwin semua kan tak ada beban berat sangat. Mungkin boleh tambah Ningxia lah untuk internal healing. Tu yang As kata ramai sangat orang masalah ni sekarang daripada budak-budak lagi. Dan kalau nampak macam anak remaja kita kan yang start macam ramai sangat As perasan orang komplain anak remaja diorang macam buat perangai lah, tak nak pergi sekolah lah, buat perangai, emosi, meroyan. Tapi kadang kita tak nampak underlying masalah diorang adalah hormon. Itu yang As kata cuba cek hormon diorang ni, tengok thyroid. Kadang progesteron diorang kan, anak-anak remaja atau yang dekat-dekat nak period, belum start period lagi tapi dah dekat-dekat nak period sebab memang anak-anak kita ni teruk lah affected hormon sebab pemakanan zaman sekarang ni lah. Sebab tu kalau boleh sapu je lah PPP kat diorang tu. InsyaAllah okey je sebab ada frankincense. Frankincense tu bagi As dia essential yang untuk behave lah. Behavior. So memang As pakai daily lah frankincense tu. So kalau nak suggest kat macam newlywed, orang yang trying to conceive kan dengan period tak teratur ke apa, memang always go to PPP dulu lah bagi As lah. And then kena support internal dengan Ningxia lah. Tengok Kak Nurul Huda ada komen apa-apa? Kalau As suggest macam tu lah. Okay. Yang key product tadi tu boleh je pakai sebenarnya macam ni. Kalau kita nak elakkan macam ni lama-lama resistance kan, boleh je pakai selang-selang 4 hari stop kejap, 5 hari stop 2 hari sambung balik. Macam tu lah. Sebab kita ni tak adalah macam As lah personally, tak adalah hari-hari ingat sangat. PPP pun taklah ingat hari-hari pun. Tapi mana time-time ingat atau time-time rasa macam aura dia tak best nak datang tu terus ingat lah apa nak pakai. So pakai je. So tu key product lah kalau tak ada boleh adakan kat rumah. So bila memerlukan dia dah ada dah. Macam tu lah. And Endoflex yes, sapu dekat anak-anak especially kat thyroid. Sebab dulu diorang thyroid problem anak-anak semua. Semua lahir birth weight berat. Bila birth weight berat lahir, maknanya kita tahu thyroid diorang ada problem tau. And then anak yang ketiga ni As dah jaga elok sepanjang pregnant lagi thyroid. Dan dia lahir berat dia elok sikit lah, ringan sikit lah daripada yang lain. So bila test tu memang Alhamdulillah memang beza lah result dia. Nampak lemah, penat, ngantuk. Memang sebenarnya problem dengan hormon ni sebenarnya. Setelah sapu jugalah kat budak-budak Endoflex dekat leher, kat pinggang. Kalau baby lahir berat pun masalah ya? Sebenarnya kalau baby lahir berat sangat, dia ada isu dengan thyroid. Macam tu lah. Ada yang satu lagi baby lahir dengan gigi. Perasan tak? Ada baby lahir dah ada gigi. Atau 2-3 bulan dah start tumbuh gigi. Oh itu thyroid lah. Oh ya? Ya. Okey, nak tanya pasal The Jazz.
Saya biasa suggest orang, kalau orang bloating, orang tak sedap perut, dia makan salah makan ke apa semua. Kalau saya suggest works for them tau. Tapi kenapa pada saya tak pernah lagi kalau saya biasa sebut perut. Tapi bila pakai digest memang tak jalan. Saya kena minum D5 dulu dengan air garam baru boleh tapi pakai digest memang tak jalan. Kenapa? Adakah disebabkan saya banyak sangat masalah di kigat saya? Sebab macam tak tembus saja. Sebab memang Tak saya juga. Sebenarnya sebab tu kalau perasan yang living ni dia ada range dia. Ada range budak-budak. Lepas tu kalau untuk perut ni, kalau perasan yang living at least ada 3. D-Jice, Aromais dengan T-Jice. Sebab macam contohlah orang tua, perut dia lebih kurang orang tua-tua lah. Datuk nenek, mak ayah kita, perut dia lebih kurang fragile macam baby. Sebab tu T-Jice better for them lah. Ni pendapat saya lah, pendapat As lah. Sebab tu kalau As tak semua masa pun okey dengan T-Jice tu. As lebih suka Aromais. Dan T-Jice ni kadang-kadang dengan As memang kena lah. T-Jice tu untuk baby sebenarnya kan, untuk budak. Tapi As guna. Sebab tu yang living dia ada beberapa jenis range untuk sesuatu benda lah. Sebab kita ni memang dengan benda alami, kita tak boleh kata, aku guna ni jadi, kau pun mesti sama tak. Sebab badan kita react differently to different natural ni lah, bahan-bahan natural ni badan kita akan beri reaksi yang berbeza. Itu yang indahnya lah perubatan secara alami ni, sebab kita tak sebenarnya kena bergantung pada benda yang sama macam orang lain. Maknanya benda lain pun works for us. Itulah best dia. Itulah As rasa mungkin akak sesuai yang lain lagi kot, macam T-Jice atau Aromais. Oh, diffuse endoflex. Menarik. Sebenarnya As tak pernah diffuse endoflex. Wow, bolehlah diffuse malam ni. Untuk anak-anak, first thing first, frankincense. Ataupun guna je KidSense range tu. Sebenarnya KidSense range yang roll on yang baru tu pun sangat bagus juga sebenarnya. Dia dah complete lah untuk anak-anak. Especially KidCare tu. KidCare tu dia ada helichrysum kat dalam tu. Helichrysum ni kalau kita ni kalau macam nak marah orang tu eloklah sebab dia contour balik kita punya emotion. Dan kalau untuk anak, helichrysum ni lah dalam KidCare kan. Dalam OV lah nama dia yang roll on. Dia akan neutraliskan balik hormon dan emosi-emosi yang tersimpan yang dalam tu. Luka-luka dalam dulu-dulu macam dia pernah trauma atau injured perasaan dia masa kecil. KidCare ni bukan saja merawat kulit tapi juga merawat hati yang sakit untuk budak-budak. So kalau nak try untuk kids boleh juga try all the KidSense range dengan roll on tu lah, sangat best sebenarnya. Kalau ringan sangat, berat sangat. Betul lah tu Dr. Nadira. Lagi pakar dari As. Memang kena tengok lah kalau ringan sangat, berat sangat kan kalau orang dewasa. Kalau baby ringan sangat pun kan. Maknanya memang problem lah. Malam ni kita diffuse endoflex lah, Darlene. Okay, ada apa-apa lagi tak? Nak share pengalaman ke? Assalamualaikum Mas. Nak tanya yang tadi untuk isu alahan untuk pregnant tu kan, boleh guna D-Jice kan? Tu kita nak sapu kat mana? Dekat cuping telinga. Ada orang kata D-Jice ni busuk gila bila pregnant, jadi boleh sapu dekat ankle. Dekat kita punya buku lali tu. Kalau masa pregnant, kalau semua EO ni jadi busuk ke apa, boleh sapu dekat buku lali lah. InsyaAllah membantu juga. Okay, thanks Ais. Sarah. And then MK kalau sebenarnya essential oil ni dia ada tempat-tempat yang lebih baiklah penyerapan, especially tapak kaki untuk budak-budak kan. The safest and paling bagus lah. Tapi I suka sangat sapu dekat tepi leher sebab ada jugular vein. Sebab jugular vein ni pun Allah sebut dalam Quran kan, sangat dekat dengan kita kan, lagi dekat daripada Allah kata dia lagi dekat dengan kita daripada kita punya jugular vein. Yang kalau kita orang slash kita mati terus kan. Jugular vein tu. So selalu sapu dekat jugular vein, dekat leher sebab As nak bau juga. Melainkanlah kalau rasa EO tu busuk boleh sapu jauh-jauh sikit. Dekat tapak kaki ke kan. So kalau anak-anak pun asalkan sapu tepi leher ataupun dekat pergelangan tangan. Especially yang As suka. Macam sensation As suka sangat sapu dekat pergelangan tangan. Kalau macam Joy kan. Kalau kat husband pun sapu dekat leher. Sebab dia boleh bau juga. Dan benda tu terus direct lah. Ninja
terpulang sebenarnya atas kita. Saya rasa tak ada masalah kalau kadang ada orang dia start the morning dengan ninja untuk just nak alas perut dia. Ada orang nanti dia rasa macam pedih perut. So depends lah. Tengok keadaan badan kita. Sebab dia macam another food je kan. Collagen je yang kita kena makan masa perut kosong. Tak kisah malam atau pagi. Macam Collagen. akak tak boleh minum ninja and also collagen tu tak boleh minum waktu perut kosong. Tapi akak suka minum waktu perut kosong. just because lah macam perut kosong so dia mudah nak menyerap kot. So macam ninja dan collagen tu kalau minum waktu pagi, first thing in the morning tu kan, memang lepas tu pergilah cari breakfast. So biasanya kita orang breakfast kat luar. So perjalanan nak pergi cari breakfast tu akan ambil masa dalam 30 minit kan. So dia dah sempat serap lah. So ninja tu macam As cakap lah, it's just another food. So boleh makan bila-bila and whenever. Dia bukan ubat kan. And then tadi ada satu soalan tanya pasal kat mana nak sapu apa tu. So basically dia punya tempat tu serupa je. Macam dekat belakang telinga, dekat belakang tengkuk tu ada satu tempat yang lekuk tu kan. Lepas tu dekat leher, dekat wrist, dekat dada, dekat tapak kaki. So biasanya lah, ni macam rule of thumb kan, kalau benda-benda yang berkaitan emotional, emosi kita letak dekat dada, kita letak kat wrist. Lepas tu kalau macam satu lagi macam As cakap lah, kalau kita nak bau dan kita letak dekat-dekat dengan kita lah. Tapi kalau kita nak benda tu tak nak bau, kita tak jauh-jauh. Tapi kalau tak tahulah sangat nak letak ke mana kan, letak je lah kat tapak kaki tu ataupun letak kat tapak tangan dan inhale. Itu pun boleh juga. Betul kalau untuk kau tengah marah, sapu apa-apa kat tapak tangan dan bau. Kau tengah nak marah lah. And fresh breeze works wonder untuk kemarahan. Sama ada kemarahan yang tersimpan atau kemarahan yang terkini. Memang ramai dah cakap, okey dah tak jadi nak marah dengan fresh breeze ni lah. Fresh breeze, helichrysum, purification. Biasa letak kat tapak tangan and then deep inhale lah. Kalau time masa nak marah tu. Sorry lah kita punya sharing ni dah jadi merebak-rebak. Sebab hormone is life kan. Itu yang kita kena faham lah. Dia not just another hormone. Dia memang satu badan kita. Kalau satu problem memang kita haywire, emosi. So kalau kita nampak anak kita problem ke, kalau boleh tengok beyond dia emotion. Tengok dulu adakah dia ada masalah biochemical dia, masalah hormon dia. Itulah sebab kita ni cepat sangat judge kan. Cepat sangat judge anak-anak. Cuba tengok dulu diorang ni, observe, tengok dulu perhati diorang ni, baru kita buat kita punya judgement selepas tu lah. Kalau boleh I suggest. Ini the best lah. Even suami pun sama. Sebab kadang-kadang kita ni cepat sangat. Baru bergerak sikit, nak buat apa tu? Kalau boleh observe dulu and let them. Biar je dulu. And then kita observe, baru kita akan faham lah sebenar-benar seorang manusia tu. Untuk anak pun at least kita observe 5 hari untuk tengok dia. Sebab kadang dia lepas semalam tak tidur, so hari dia meltdown sikit. So hari-hari yang berbeza tu kita akan nampak the real anak kita kalau kita observe lah at least 20 minutes a day. Dan kita boleh cuba selami lah apa masalah dia orang sebenarnya. Dan seshot ni sangat best sebab kita boleh just sapu je. Kita tak payah fikir panjang-panjang sangat. Oh sapu, I mean yang biasalah kan, sapu je frankincense. Sebab kita tak tahu kat mana masalah sebenar kadang-kadang kan. So alhamdulillah seshot itu Allah izin. Dia terus ke bahagian memori otak kita, emosi, tingkah laku, hormon kita. Dia pergi ke tempat yang sepatutnya dan tolong badan kita trigger untuk healing. Dia bukan buatkan untuk kita. Dia trigger saja badan kita. Sebab badan kita tahu untuk healing, tahu untuk pulih. Dia boleh buat sendiri tapi dia perlukan trigger. Sebab kadang-kadang badan kita tengah lemah, tak cukup, kan, nutrisi semua. So itulah dia akan trigger untuk healing. Itu yang penting sebenarnya. So okay. Thank you very much As. Alhamdulillah hari ni kita dapat macam-macam info. Sebab selama ni for me personally, I bila cakap pasal hormon kan, I macam terfikir hormon, progesterone, estrogen tu je lah. Tak terfikir pula macam thyroid tu semua pun je lah part of hormon. Kita tahulah dia hormon tapi tak tahu dia punya, I think sebab lifestyle kita ni macam nampak satu benda tu sebagai satu je. Macam kalau sakit gigi, is just sakit gigi, pergi cabut gigi ke apa ke. Kita tak tengok benda tu dengan benda lain kan. So hari ni insyaAllah, alhamdulillah, nampaklah, jelaslah kepada kita bahawa lifestyle kita ni is a holistic lah. Holistic tu maknanya the whole kan. Kita tak boleh ambil separuh-separuh dan sebagainya. So harap
sharing dari us tadi dapat memberi manfaat kepada semua, dan thank you for joining us tonight. InsyaAllah kita boleh buat session macam ni dari masa ke semasa. Biasanya kita akan buat benda-benda yang macam very compliant kan, tapi dah lama sangat kita buat benda yang compliant, orang tak dapat guna all tu sepenuhnya. So maybe bolehlah once in a while kita buat benda yang tak berapa nak compliant sangat macam ni. So having said that, video ni session ni di-record, so insyaAllah kita akan share the recording link. I think as allow kot. Lepas tu ada satu lagi news announcement, kita akan buat satu challenge buat video. Tapi sebab video ni kita nak upload kat YouTube, so video ni mesti video yang compliant lah. So kita bercakap dari segi kesihatan, wellness, instead of kita cakap dari segi kesakitan. Macam As pun hari ni dia tak cakap pasal sakit. Dia cakap pasal macam mana nak improve kesihatan, kesejahteraan family je kan. So nanti info tentang challenge tu akan dimasukkan dalam Telegram group. So join lah ramai-ramai. Dia punya hadiah ada rose, kita mungkin boleh letak sensation, kita boleh letak lah all yang menarik ni semua kan. So insyaAllah. So till then, thank you for joining, and kita tutup majlis kita yang surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, Assalamualaikum semua. Minta maaf salah silap. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.